Ada yang tanya pada saya, bagaimana nak menulis? Idea dah datang. Kita cepat-cepat tulis. Poin-poin. Kita tidak terlupa. Ready ya? Ready ya? Hai, apa khabar? Selamat kembali ke channel YouTube saya. Di sini saya ingin berkongsikan pandangan saya berkenaan dengan penulisan. Kepada siapa yang mungkin berminat untuk menulis dan cari idea untuk menulis maksudnya apa, topik apa sebagainya kan. Dan yang paling penting sekali adalah untuk memulakan penulisan itu. Di sini saya berikan 10 tips yang boleh diguna sebelum kita mula untuk menulis. Jadi ini lebih kepada beginners, pemula, kepada siapa-siapa yang berminat untuk mula menulis apa-apa saja bentuk penulisan. Saya Profesor Dr. Muhammad Azzuddin Muhammad Sani. Saya mensyarah di Universiti Utara Malaysia dan saya sebenarnya telah menulis banyak juga buku dan berbagai bentuk penulisan, artikel dan di akhbar, di jurnal sebagainya. Kalau nak dapatkan jumlah sepenuhnya hasil tulisan saya mungkin saya letakkan di sinilah untuk lihat berapa jumlahnya sebenarnya. Dan sebelum saya mulakan memberi tips 10 tips untuk memulakan penulisan, sekiranya tidak salah untuk saya jemput untuk semua yang menonton saya hari ini untuk subscribe kepada channel saya ini dan tekan loceng dan terus menonton sehingga tamat. Yang pertama, biasanya kalau kita untuk memulakan penulisan ini, saya rasa perkara yang paling penting sekali adalah minat. Itu yang penting. Kita kena minat untuk menulis. Kalau kita hanya suka melihat orang menulis dan sebagainya, tapi kalau kita sendiri tidak ada minat, suka untuk menulis kan, jadi saya rasa itu agak sukar untuk kita menceburkan dalam bidang penulisan. Misalnya sekiranya minat menulis artikel dalam akhbar misalnya, menjadi wartawan, dia siapa juga perlu minat sebagai wartawan untuk menulis artikel dan diterbitkan dalam akhbar. Juga penulis akademik misalnya seperti saya minat untuk menulis dan menggunakan penulisan itu sebagai maksudnya apa pemikiran dan idea-idea saya mengenai isu semasa, mengenai apa-apa perkara akan diterjemahkan dalam bentuk penulisan dan ini akan diikuti dan dibaca oleh berbagai pihak. Jadi itu saya rasa perkara paling penting sekali adalah minat dalam diri kita diterjemahkan dalam bentuk penulisan dan ingin menyampaikan idea dan pemikiran kita kepada berbagai pihak. Yang kedua, paling penting juga sebelum kita nak memulakan penulisan itu, kita kena tahu bahasa. Biasanya bahasa ibunda kita gunakan untuk penulisan, bahasa Melayu atau bahasa Malaysia kita boleh gunakan. Tapi kalau kita mahir dalam bahasa lain seperti bahasa Inggeris misalnya, boleh digunakan sebab ada ada juga pembaca-pembaca yang minat untuk mendengar dan berfikir dan mahu tahu idea yang datang daripada kita dan mereka boleh fahami sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya rasa penguasaan bahasa dari segi linguistik itu penting untuk kita boleh menggunakan banyak bahasa sebaik mungkin bahasa itu untuk menyampaikan pandangan dan ilmu misalnya kepada pihak yang mungkin akan membaca. Dan penulisan ini juga tidak semestinya saya sebutkan tadi dalam bentuk penulisan artikel sebagainya, contohnya dalam bentuk pantun ataupun syair dan sebagainya. Jadi idea kita dicemahkan dalam bentuk-bentuk bahasa yang sangat tinggi, misalnya bahasa istana dan sebagainya. Dalam konteks ini saya rasa boleh disampaikan melalui seloka ataupun syair yang saya sebutkan tadi. Jadi dalam konteks ini pengetahuan tentang bahasa itu sangat penting. Okey, perkara yang ketiga, saya rasa paling penting sekali sebelum ini menulis ataupun jadi penulis, perlulah banyak membaca. Itu syarat paling utama juga untuk sebagai penulis. Kerana tanpa membaca kita kurang ilmu dan perlu juga dalam masa yang sama juga membaca dengan terus membaca sebagainya. Jadi lagi banyak pembacaan yang kita buat, lagi banyak ilmu yang kita dapat dan lagi banyak kita ada idea. Misalnya kepada pihak yang nak mengajuk pelajaran ke peringkat tertinggi, misalnya buat master in research ataupun pendidikan ataupun PhD, sebelum buat tu mereka perlu juga
membaca dengan sebanyak mungkin untuk membolehkan mereka menulis ya. Jadi daripada banyaknya pembacaan itu akan memberi pencambahan minda dan ini akan menyebabkan membolehkan kita menulis dengan sangat baik lah, sebab kita dapat idea banyak. Tapi dengan syarat jangan pula meniru keseluruhannya apa yang keperluan atau bahan yang kita baca tapi kita perlu menggunakan sebagai pencetus minda kepada kita untuk berfikir untuk kritis dalam menilai isu-isu ataupun menilai perkara yang kita ingin tuliskan, dan ini akan diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Jadi lagi banyak baca, lagi bagus. Tips keempat, penulis itu perlulah tahu dari segi teknik dan cara untuk menulis. Jadi itu yang saya sebutkan tadi. Setiap penulisan, sebab bentuk penulisan ni banyak. Ada penulisan berbentuk buku, ada bentuk journal, ada yang dalam bentuk syair tadi, pantun dan sebagainya. Jadi setiap perkara itu ada cara dan tekniknya untuk menulis. Jadi kita tidak boleh katakan koharung semua perkara yang sama diaplikasikan. Tidak boleh. Maksudnya kita kena belajar setiap satu bentuk penulisan tu kerana dia punya pelbagai bentuk teknik berbeza. Misalnya menulis cerpen ataupun menulis skrip drama ataupun menulis novel. Ini semua ada teknik-teknik yang berbeza untuk menulis. Jadi kalau kita berminat tadi pada diri kita balik, kita nak jadi penulis ni untuk menulis apa? Kalau kita nak menulis buku, dia ada teknik cara penulisan bukunya. Dia ada haluannya, ada isinya, ada penutupnya dan hujah-hujahnya, apa yang perlu dinyatakan. Kalau dramanya ada sisi dialog dan sebagainya kan. Jadi kita kena tanya diri kita minat buat apa, bentuk penulisan bagaimana, dan itu kita belajar teknik-teknik tersebut. Macam saya, pengalaman saya menulis banyak ada tulis jurnal, ada tulis dalam buku, ada tulis dalam artikel akhbar, ada tulis dalam berbagai bentuk bentuk penulisan, dan saya harus belajar setiap teknik itu supaya menjadikan tidak berlaku pertindihan lah, menyebabkan misalnya pembaca akan merasa pelik melihat penulisan yang bercampur-campur. Jadi pada ini kita kena faham bentuk penulisan, bagaimana dan teknik yang penulisan yang harus dilakukan, dan ini perlukan pengalaman dan juga pembelajaran untuk kita tahu teknik-teknik ini. Jadi perlu juga ambil kursus sekiranya perlu untuk memahami teknik-teknik ini. Jadi saya rasa terus belajar dari segi teknik ini, dan ini akan membolehkan kita menjadi seorang penulis yang cemerlang dan baik. Okey, perkara kelima. Saya rasa yang paling penting sekali etika dari segi penulisan, sebab kita juga lihat banyak isu-isu berkaitan dengan penulisan ini. Jadi misalnya tadi awal saya pun dah sebut jangan ambil idea orang ataupun ciplak idea orang ataupun dalam masa yang kita selalu guna plagiat hasil penulisan orang. Jadi tapi tidak masalah kita boleh kemukakan idea kita yang ada dikaitan dengan idea-idea orang, tapi dan pastikan kita tidak meniru sepenuhnya apa yang orang lain sampaikan. Juga dalam konteks pantun dan konteks nyanyian sekalipun penulisan lirik lagu sebagainya, kita tak boleh ambil idea orang, kita kena cipta idea berdasarkan penulisan kita sendirilah. Jadi dalam konteks ini saya rasa etika itu pentinglah, dan kita tak nak macam baru-baru ni ada juga isu berkaitan dengan predatory journal dan sebagainya kan. Jadi ini semua ada kaitan dengan etika kaitan dengan penulisan lah. Jadi setiap siapa yang ingin jadi penulis saya rasa penting untuk mereka tahu juga etika penulisan supaya jangan kita menulis dan tersalah tulis nanti kita akan hadapi masalah dan kadang-kadang yang melibatkan undang-undang kita boleh dikenakan perundangan. Jadi itu yang saya rasa penting untuk kita ada tahu juga pasal hal-hal berkaitan dengan etika penulisan. Okey, sekarang perkara ke-6. Keaslian dalam penulisan itu sangat penting. Itu adalah hasil cetusan penulisan kita. Jadi walaupun kita menggunakan pelbagai bentuk penulisan dalam menulis, tapi memastikan bahawa apa yang kita tulis itu ada keaslian. Maksudnya ada perkara baru yang ingin disampaikan dalam penulisan tersebut. Jadi kita boleh menulis berkaitan dengan pelbagai isu, tapi yang paling penting sekali kita ingin melihat adakah penulisan itu
dan juga cara penulisan itu juga ada kaitan dengan bentuk cara kita. Jadi dalam konteks ini kadang-kadang kita boleh faham kalau saya misalnya kalau biasa membaca artikel penulisan seorang penulis itu dan dalam masa sama saya boleh kenal kalau orang itu tidak sebut pun nama dia, saya boleh tahu ini penulisan orang ni, jadi penulisan orang itu. Jadi dalam konteks ini saya rasa keaslian tu penting kerana ia boleh jadikan satu bentuk identiti pula dalam bentuk penulisan. Jadi orang tahu ini bentuk penulisan Profesor Azzuddin, ini bentuk penulisan Profesor ini, ataupun penulisan ni tokoh ni sebagainya. Jadi itu yang paling penting. Dalam satu lagi perkara ialah keaslian ataupun dalam bahasa Inggeris originality juga merujuk kepada ilmu yang disampaikan. Ada perkara baru tadi pun saya dah sebut juga jadi perkara baru ini yang akan menjadikan satu bentuk penulisan kita itu unik. Dalam penulisan buku misalnya perlu ada perkara baru ataupun isu yang mungkin tidak pernah disentuh di satu negara contohnya Malaysia sebagainya, tetapi dalam masa itu kita mula menulis jadi dalam konteks ini ada perkara baru yang ingin kita sampaikan, ada ilmu baru yang kita ingin sampaikan. Jadi dalam konteks ini menyebabkan penulisan kita tu menarik dan orang ingin tahu. Jadi saya rasa dalam konteks ini keaslian tu sangat penting untuk memastikan kita menjadi penulis yang baik sebab ilmu baru, idea baru dan mungkin juga ada kaedah baru yang kadang-kadang boleh menyebabkan orang lain tertarik dengan idea itu dan mereka akan mula baca dan menerima pandangan yang disampaikan melalui penulisan kita itu. Jadi pentingnya juga sangat saya rasa originality ataupun keaslian dalam penulisan apa-apa bentuk saja penulisan yang ingin kita sampaikan. Perkara ketujuh saya rasa dari segi idea mencari idea saya rasa mencari idea ni juga satu yang sering saya ditanyakan oleh rakan-rakan macam mana dapat idea menulis cerita ni, macam mana you dapat idea tentang menulis cerita ni realitinya sebenarnya macam juga kita buat video YouTube ni macam mana nak dapat idea menulis ataupun menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan pandangan melalui YouTube. Jadi kadang-kadang idea tu memakan masa juga untuk kita fikir tapi bagi saya idea ini mudah untuk dihasilkan. Kita banyak sumber maksudnya kita baca banyak dan juga menelaah banyak dan mematikan banyak perkara dan dari situ kita belajar dengan perkara tersebut dan dari situ datangnya idea. Bagi macam saya, pengalaman saya sebagai penulis, saya banyak membaca dan dari situ datangnya idea. Jadi dan idea ni menyebabkan ada keunikan lah sebab saya tahu kalau dari segi gelintiran kesusastraannya ataupun kajian-kajian lepas dan sebagainya saya dah tahu ruang lingkup perbincangan yang ada. Jadi saya boleh menguka satu bentuk perbincangan yang baru untuk menyampaikan pandangan. Jadi dalam konteks ini saya rasa idea tu sangat penting. Tapi kadang-kadang idea juga bukan datang daripada kita kadang-kadang orang lain bagi idea kepada kita macam saya juga menulis dalam kolumnis dalam Mataharian, Century Post sebagainya. Kadang-kadang kadang-kadang ada yang minta pandangan supaya saya menulis topik ini. Mungkin mereka tahu bidang saya dalam bidang ini. Jadi saya pun fikir-fikir dan saya menelaah dan saya buat. Jadi macam saya agak strict sebab saya orang akademik, saya agak strict dalam menulis. Agak terpinci lah dalam menulis tu mesti ada elemen-elemen akademik. Jadi dalam konteks ini saya cuba bukan hujah akademik dalam penulisan saya lah. Jadi kadang-kadang ada orang lain juga menyampaikan idea. Jadi kita membincangkan dan menganalisa isu-isu dan menulis dalam bentuk popular reading ataupun penulisan popular. Jadi dalam konteks ini saya rasa idea tu boleh datang dalam pelbagai bentuk. Tapi yang penting untuk memulakan diri kita sebagai penulis, saya rasa kita kena selalu berfikir, selalu menelaah dan cuba fikirkan apa yang menarik untuk ditulis. Kalau jurnal ataupun contohnya atau novel, apakah isu dalam novel yang ingin dituliskan? Ada isu keluarga, isu cinta, isu apa sebagainya. Jadi idea tu kena ada dan perlu dikemukakan dalam bentuk menarik. Jadi dalam konteks itu contohnya novel, tulisan novel. Kadang-kadang kita kena banyak baca novel supaya kita dapat idea bentuk novel yang bagaimana yang baik untuk kita tulis dan kita cetuskan. Jadi cari idea sangat penting dan pengalaman dan kemampuan kita untuk
menilai atau menelaah bahan-bahan yang kita ada tu boleh membawa kita pada cetusnya idea yang baik untuk penulisan. Perkara ke-8 berkaitan dengan disiplin. Jadi penulisan ni juga sangat memerlukan disiplin. Selalunya kita perlu ada satu tempoh untuk menulis dan cari masa yang sesuai untuk menulis. Jadi kita kena secara konsisten untuk menulis. Kerana kadang-kadang kalau misalnya kita mulakan penulisan, kita ada idea ni, kita mulakan penulisan dan kita tulis, tapi akhirnya kita tangguhkan. Kita tangguhkan pada waktu untuk tidak menulis, kita bagi fokus pada perkara lain, dan bila kita datang balik pada penulisan tu kita dah macam mana, dan kita dah hilang dah asas atau pemikiran yang awal itu untuk dibawa penulisan yang seterusnya. Jadi kadang-kadang itu yang menyusahkan. Sebaik-baiknya adalah bila menulis itu perlu terus konsisten, terus menulis, dan kalau kita bimbang idea kita akan lupa, kita catat di mana idea-idea itu, dan kita akan sambung semula menulis. Kerana penulisan ini perlukan komitmen yang tinggi untuk menulis, dan ambil masa berapa lama untuk menulis. Macam saya mungkin sudah biasa menulis, jadi saya ada masa yang pendek saya ambil untuk menulis, dan bagi saya menulis itu tidak susah, sebab yang paling susah bagi saya adalah mencari bahan untuk menulis. Tapi ada bahan tu saya tak ada masalah untuk saya menulis dengan cara yang cepat. Tapi itu saya, orang lain mungkin hadapi masalah untuk bermula, malah nak tulis satu ayat pun apa nak tulis, itu pun tak pasti. Jadi dalam konteks ini saya rasa kena ada disiplin lah. Disiplin ni dalam konteks belajar cara nak menulis, dan apabila kita menulis pun kena sangat disiplin dalam memastikan penulisan kita berterusan, sehinggalah kita tamat, sampailah tamat penulisan. Malah tamat menulis sekalipun, kalau kadang-kadang kita hantar pada editor atau pada pihak-pihak tertentu untuk baca kita punya penulisan kita, kadang-kadang mereka juga akan komen, dan bila komen tu mereka suruh baiki sebagainya, dan kita juga secara disiplin untuk baiki tambah baik penulisan tersebut. Dalam konteks ini saya rasa kita dapat menghasilkan satu penulisan yang sangat baik yang boleh dibanggakan. Perkara 9, masa dan ruang. Kita perlu masa dan juga ruang untuk menulis. Proses menulis ini bukanlah satu proses yang singkat, tapi bergantung jugalah bentuk penulisan yang kita ingin tuliskan. Sebenarnya kalau bentuk artikel pendek, cerpen sebagainya, mungkin kita boleh menulis dalam jangka masa yang pendek. Tapi kalau kita menulis buku, misalnya artikel jurnal, terutamanya buku lah, dan novel misalnya, saya rasa mungkin mengambil masa yang agak lama. Jadi dalam konteks itu kita perlukan satu masa yang khusus diperuntukkan untuk itu. Jadi kalau macam saya selalu ambil masa, saya cuba sediakan masa yang mencukupi lah untuk ada ruang untuk saya menulis buku ataupun artikel yang ingin saya tuliskan. Jadi kalau buku misalnya ada yang mengambil masa agak lama, kadang-kadang mungkin mengambil masa setahun, 2 tahun, malah ada sampai kalau melibatkan pendidikan mungkin salah 10 tahun. Juga novel begitu. Kalau artikel dalam surat khabar misalnya, mungkin mengambil masa yang agak singkat. Mungkin boleh dalam 1-2 jam kita boleh menulis dalam satu artikel. Jadi tapi macam mana pun masa perlu dibutuhkan lah. Dan dalam konteks itu saya rasa deadline ataupun tempoh masa yang diperuntukkan, satu tempoh bila tamat dan sebagainya perlu kita tentukan. Tapi kalau kita menulis untuk satu penerbitan, kadang-kadang pihak penerbit memberikan tempoh pada kita, jadi kita perlu menulis dalam tempoh yang diperuntukkan. Jadi yang penting kita sediakan masa untuk itu. Dan ruang itu sangat penting juga. Ruang dalam konteks space, masa, keadaan di mana kita nak menulis, tempat sesuai untuk kita menulis, supaya kita ada masa untuk menulis dengan baik. Kadang-kadang ada juga yang saya tahu, macam contoh Joseph Stiglitz misalnya, pergi ke satu tempat untuk berhibur, tetapi dalam masa sama juga dalam itu dia ambil masa untuk menulis, ambil cuti misalnya untuk menulis sebagainya. Jadi dia nak sediakan satu ruang yang khas untuk dia menulis dengan penulisan yang terbaik. Jadi dalam konteks ini kita kena cari ruang dan masa tersebut supaya kita dapat menghasilkan satu penulisan yang sangat baik. Jadi, perkara terakhir, perkara 10. Mungkin sebelum kita menghantar penulisan kita untuk diterbitkan dan sebagainya, saya rasa
sangat mustahak ini dalam konteks untuk melihat sama ada kita punya penulisan tu ada kualiti atau tidak. Jadi perkara ke-10 ni saya syorkan supaya setiap hasil penulisan yang kita buat itu kita perlu hantarlah kepada pihak-pihak yang boleh ataupun faham dengan hasil penulisan kita untuk mereka bagi pandangan ataupun komen supaya kita boleh tambah baik hasil penulisan kita tersebut. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita ingat kita tulis dah sangat baik dan berguna dan boleh diterima, tapi kadang-kadang bila kita dah tulis, dah teruk-teruk menulis ini, kita menghantar pada pihak penerbit tolak kita punya hasil penulisan. Jadi dalam konteks ini kita tak maulah keadaan itu berlaku. Jadi saya rasa boleh dilakukan berbagai cara lah, tulis dan minta pandangan orang lain untuk tambah baik atau sebagainya, dan orang ni akan komen untuk tambah baik lah. Dan kalau kita nak, kadang-kadang pun kalau kita hantar kepada pihak editor pun dia akan bagi tahu kelemahan kita di mana, kita boleh tambah baik Kalau mereka terima pun mereka akan komen suruh tambah baik lagi dari berbagai sudut Jadi daripada situ kita boleh tambah baik dan jadikan penulisan kita lebih sempurna dan boleh diterima lah oleh ni. Kadang-kadang faktor-faktor ini sangat penting. Kadang-kadang kita menggunakan contohnya perkataan-perkataan tertentu yang tidak sesuai, bahasa-bahasa tertentu tidak sesuai, campur aduk bahasa dan kadang-kadang maksud tak sampai, ada kesalahan typo ataupun dari segi ejaan ataupun ada segi tata bahasa sebagainya. Jadi 10 perkara ini juga sangat berkaitan Jadi dalam konteks ini saya rasa eloklah ataupun afdal untuk kita bagi hasil penulisan kita kepada orang lain juga untuk semak, dan di situ kita boleh tambah baik hasil penulisan kita. Jadi itulah keseluruhannya 10 perkara ataupun 10 tips yang saya boleh kongsikan pada siapa yang ingin memulakan menulis dan saya rasa diharapkan ini memberi inspirasi atau semangat kepada semua untuk mula menulis dan cuba yang penting kita cuba kadang-kadang kita tidak tahu bahawa ada hidden ada ataupun ada bakat yang sebenarnya tidak pernah digunakan oleh kita dan kita tidak pernah cuba rupanya kita ada bakat dalam menulis bakat ni juga boleh dilatih untuk kita menjadi seorang penulis yang baik Jadi dalam konteks ini saya masyurkan pihak yang berminat supaya cuba menulis dan mula menulis, dan insyaAllah satu hari akan menghasilkan satu karya yang sangat baik yang diterima umum Jadi teruskan menulis dan jumpa saya lagi dalam siri channel ataupun video-video yang akan datang. Jadi jangan lupa subscribe dulu pada channel saya dan jumpa lagi masa akan datang. Terima kasih.